Okay. Right. Practice SPM 1. Okay, Wali, baca. Lily dan Elisha merupakan dua sahabat yang sangat rapat. Sangat rapat. Mereka? Mereka Okay, sangat okay, kamu boleh bagi tahu peribahasa dia apa dia? bagai dakwah dengan kertas. Bagai dakwat dengan kertas. Very good. Okay, sangat bagus. Okay, bagai dakwat dengan kertas. Boleh diterima. Okay, kalau kita nak cakap perhubungan yang rapat, kita boleh cakap bagai dakwat dengan kertas. Okay, apa lagi peribahasa yang kamu boleh pakai? Untuk yang sangat rapat. Bagai? Isi dengan kuku. Ataupun bagai antan dengan Lipan. Lipan. bagai antan. Antan na another. Okay, this one I have to explain Tamil. Idiom kalno. Perhubungan pestle and mortar. Okay, bagai antan dengan lesung. I think. Yang ni semua kamu boleh gunakan untuk perhubungan yang rapat. Membawa maksud yang sama. Ataupun kadang-kadang kamu juga boleh guna peribahasa bagai hempedu lekat di hati juga. Okay, biar saya tunjuk kamu. Okay. Itu peribahasa dia. Bagai hempedu lekat di hati. Kamu boleh gunakan yang ni juga. Untuk untuk menunjukkan perhubungan seseorang itu sangat rapat ataupun akrab. Tunggu saya share screen, kongsi screen. Okey. Kejap. Okey, kamu boleh tengok sini Okey, bagai hempedu lekat di hati. Nampak? Perhubungan seseorang yang sangat rapat dan akrab. Ini peribahasa juga yang ni sangat sangat popular juga Bagai hempedu. Hempedu means what? Bile. Hempedu. Bagai hempedu lekat di hati. Hati tu liver. Liver and bile. Yang ni technical. Saya kena sebut baru boleh faham. Hempedu lekat di hati. Okey. Sambung. Sambung Kanisha. Kanisha. Mereka selalu kelihatan bersama-sama melakukan pelbagai aktiviti seperti bermain, belajar dan bersiasat. Hubungan baik mereka sentiasa menjadi masyarakat taman desa damai dan sering dijadikan teladan. So, kamu punya persahabatan tu menjadi perbualan semua orang. Jadi, buah mulut. Very good. Okay. Buah mulut. Okay, bagus Okay, then selepas tu siapa orang seterusnya? Jawab. Walaupun mereka kelihatan sangat serasi, namun mereka juga pernah berselisih paham kerana Kerana apa? gergasi. Gergasi? Tak boleh. Walau bagaimanapun perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Jadi ada kalanya serapat mana kamu ada pun kadang-kadang kamu akan bergaduh juga. Macam lidah dengan gigi kamu kan. Ada satu masa gigi kamu tergigit lidah walaupun kamu dua orang rapat, betul tak? Dia ada peribahasa dia. Okey, biar saya tunjuk kepada kamu. Itu untuk perhubungan adik-beradik saja. Tak boleh guna untuk kawan-kawan.
Kita ada berani. Saya bagi kosong markah nanti. Okey, apa kita cakap? Lidah. Ada kalanya Lidah. gigi Gigit lidah. lidah tergigit dah. Dia peribahasa dia lebih kurang macam tu lah. Ini peribahasa dia. Gigi dengan lidah ada kalanya tergigit juga. Maksudnya, kerap kali juga timbul perselisihan antara suami isteri, anak saudara dan sahabat handai. Nampak? Gigi dengan lidah ada kalanya tergigit juga. Kamu boleh ambil peribahasa tu. Okey? Kita habiskan peribahasa dulu dengan cepat. Okey? Gigi dengan lidah ada kalanya tergigit juga. Ini peribahasa yang paling sesuai. Okey? Soalan kedua, orang yang ada dalam petikan tu yang kena jawab. Saya tak ada petikan. Ini orang yang ada dalam petikan. Okey. Jadi kita akan bagi dia orang jawab lah. Baik. Cepat sikit. 1 minit cukup. Okey, boleh ya? Macam mana you orang tahu saya punya rumah? Tak tahu mana dia orang tumpang. You tahu lah. Oh, okey. Jauh lah, sejauh. Aski ada cakap apa-apa? Dia tak tengok kamu. Dia tak suka. Tengok. Okey, cepat sikit. Dan dah habis cikgu. Habis. Sudah disempurnakan. Sudah disempurnakan cikgu. Okey. Okey. Okey, Ishwar dengan Sharwin. Okey, Ishwar. Play the dialogue. Abang sharing, bolehkah Abang berkongsi tentang pengalaman Abang ketika belajar di luar negara? Sharwin, jawab. Sharwinat? Mana dia pergilah? Sharwinat? Gaming ah. Faster. Tengok adik kamu tengah tunggu kamu. Okey, cepat sikit. Boleh? Yeah, I can hear me, sir. Okey. Okay, Sambung. boleh Ishwar, ketika mula-mula sampai di universiti di Melbourne, Australia, Abang pakai berusaha masuk ke kampung. Bagus. Okey, betul lah jawapan dia. Kerana perbezaan budaya dan bahasa. Contoh kalau kita orang kampung, tiba-tiba kita masuk bandar, kita akan menjadi macam terkejut dengan keadaan persekitaran, perbezaan budaya, bahasa. Okey? Itu maksudnya betul lah. Seperti rusa masuk kampung. Bagus. Okey. Jadi saya ambil dari internet. Simple sikit. Okey, mudah sikit. Seperti rusa masuk kampung. Masuk rumah. Tak boleh cakap dalam bahasa Tamil. Okey, seperti rusa masuk ke kampung. Berasa hairan dan tercengang-cengang apabila berada di kawasan baharu. Ataupun bagai rusa masuk ke kampung. Ada setengah dia tulis masuk kampung. Ada setengah dia tulis masuk ke kampung. Dua-dua pun boleh lah. Okey? Dua-dua pun boleh. Boleh diterima. Okey? Bagai rusa masuk ke kampung paling biasalah saya tengok. Okey? Berasa hairan dan tercengang-cengang apabila berada di tempat yang baharu. Okey? Baik. Sambung dialog dia. Pasti banyak perkara baru yang dapat dipelajari oleh Abang.
Syarinat, continue. Sudah tentu isu sebagai anak dagang kita adalah bijak menyesuaikan diri dengan keadaan di sana kerana Okay, wait. di mana You don't answer. Why you answer? Okay, never mind. Answer. okay. Di mana? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yes, Di- betul okay. Betul. Okay. Kamu boleh letak yang itu ataupun masuk kandang kambing, mengembek, masuk kandang kerbau, menguak. Kamu boleh jawab yang tu juga. Yang tu yang paling sesuai lah. Okay. Baik. Masuk kandang kambing, mengembek. Masuk kandang kerbau, menguak. Maksudnya pandai menyesuaikan diri. Yang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, saya masih terima, tetapi yang tu lebih kepada mematuhi undang-undang ataupun peraturan di tempat baru. Yang ni sesuaikan diri, lagi sesuai. Okey, masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak. Pandai menyesuaikan diri mengikut persekitaran. Okey? Baik. Cepat tulis. Dah tulis? Okey. Kita sambung dialog dia. Sekarang Ishwa kena jawab. Okey, Ishwa, kamu kamu sempurnakan dialog kamu dulu. Okey. Sebenarnya jika saya dapat menyambung pelajaran di sana. Tentulah Ishwar, namun begitu menyambung pelajaran di dalam negara juga ada kelebihannya kerana Apa dia, Ishwar? Baik, saya bagi satu clue. Okey, peribahasa. Okey, kalau walaupun kita ada kelebihan di negara luar, tetapi selalu negara sendiri yang sangat baik. Liwa, kamu boleh bantu dia? Hujan? Betul? Hujan batu di negeri orang, hujan sendiri di negeri. Hujan batu di negeri orang, kenapa you nak pergi negeri orang? Gila. Hujan batu you nak pergi. Mai. Sekali batu latang kepala saya. Bagi pecah. Okey, jadi jawapan yang betul hujan emas di negeri orang. Hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik negeri sendiri. Bukan negara, negeri tau. Ini dia punya ni. Okey, maksudnya walaupun keadaan luar negara mempunyai kelebihan, negara sendiri merupakan pilihan terbaik. Walaupun keadaan luar negara mempunyai kelebihan, negara sendiri merupakan pilihan terbaik. Mesti kena hafal peribahasa ni. Saya tak tahu. Satu soalan dia akan keluar untuk SPM. You boleh tanya murid-murid tahun lepas, ada keluar ke tak? You boleh tahu. Saya tak akan bagi masa peperiksaan dekat baru saya akan bagi ramalan. Tak ada. Apa-apa yang saya bagi dari awal semua ramalan. Dan soalan yang saya bagi ni mungkin keluar dalam tengah tahun ke. Tengoklah. Dia lebih kurang sama je. Saya mimpi soalan kamu tu. Okey? Baik, kita pergi soalan ketiga lah. Melda tak ada. Jadi saya baca je lah. Okey. Jadi saya jelaskan kepada kamu apa peribahasa dia. Okey. Tak apa, saya tak nak dera kamu lah. Okey? Baik, tengok Tapi kamu semua beri kerjasama kepada saya. Okey?
Baik, kita tengok. Baca petikan di bawah dengan teliti. Kemudian, isi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai. Okey, kita tengok. Ketua Kampung Baharu, Emelda, kesal akan sikap penduduk yang hanya berdiam diri ketika mesyuarat diadakan, tetapi mula bersuara apabila projek sudah dijalankan. Ini mesti ada kan dalam semua tempat. Masa orang bincang, tanya idea, dia tak mau cakap. Lepas dah buat semua, dia... Contoh, you pergi majlis perkahwinan India pun sama, Wat. Majlis semua sudah dijalankan, mempelai nak mengikat tali, baru dia cakap, kambing tak masak lah. Jus tak ada manis lah. Betul tak? Ni mesti awak. Betul tak? Okey, ada sahaja yang tidak kena. Mereka bersikap umpama sudah apa dia? Rumah siap Tapi pahat masih berbunyi. Kamu ada peribahasa tapi bukan tepat, Wan. Okey? Betul lah. Okey, jadi okey, kamu boleh dapat peribahasa tu. Okey, very good. Rumah sudah siap, pahat masih berbunyi. Rumah siap, pahat berbunyi. Sudah siap, tak ada. Rumah siap, pahat berbunyi. Itu yang saya rasa lah. Okey. Itu yang betul, Wan. Rumah siap, pahat berbunyi, ya. Jadi kita tengok apa maksud dia. Maksudnya, kita dah buat satu keputusan, baru ada orang nak komen ni lah, komen tu lah. Okey. Tu. Rumah sudah siap, pahat betul ke? Tak ada. Itu salah. Tak betul tu. Okey. Ada banyak peribahasa yang diorang suka tukar-tukar. Rumah siap, pahat berbunyi. Ini yang betul. Nampak? Kerja yang sudah siap tetapi tidak sempurna atau masih dipertikaikan lagi. Maksud tak betul. Dia punya peribahasa betul. Rumah siap, pahat berbunyi. Itu betul. Okey? Jadi kita ambil dia punya maksud. Mengemukakan pendapat atau kritikan setelah perkara diputuskan atau diselesaikan. Okey, saya bagi mesra pelajar. Okey? Kejap. Rumah sudah siap, pahat masih berbunyi. Ataupun rumah siap, pahat berbunyi. Okey, mengemukakan pendapat atau kritikan setelah sesuatu sudah diputuskan atau dilaksanakan. Macam ni kamu boleh faham dengan lebih jelas. Rumah siap, pahat berbunyi. Itu yang paling tepat. Yang rumah sudah siap, pahat masih... Bukan semua yang ada dalam Google tu betul. Itu bergantung kepada tahap pengalaman guru bahasa Melayu kamu. Kalau saya dah mula belajar peribahasa sejak umur 11 tahun. Saya suka peribahasa. Sebab saya belajar peribahasa pada masa itu mengikut macam dia ada satu buku cerita. Dalam buku cerita setiap peribahasa tu ada cerita pendek dia. Jadi saya mula meminati peribahasa macam itulah. Tapi sekarang saya tengok tak ada keluaran buku-buku macam tu. Generasi yang teruk kamu semua. Betul kan? Saya tahu. Okey. Baik. Okey, semua orang sudah tahu ni peribahasa penting. So, kamu dah belajar berapa peribahasa? Sudah peribahasa ke-7 tahu yang ni. Pastikan kamu tahu. Okey. Mereka sepatutnya tidak mengemukakan pendapat sesuka hati dan tidak mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain. Hal ini, betulkah demikian kerana? Tak betul kan? Okey, tambah sana. Hal ini dikatakan. Tambah perkataan dikatakan. Walaupun soalan tak betul, kita betulkan. Sebab kita perfect. Okey. Halaman pula. Hal ini dikatakan demikian kerana... Okey, kenapa kita tak boleh keluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain?
Saya tak tanya soalan kebat. Nanti saya bunuh kamu. Bagi clue je. Okey. Kita tanya para lelaki pula. Okey, mana? Syarwinat? Apa peribahasa yang sesuai? Saya rasa kamu tahu. Terlajak perahu. Tak tahu Pernah juga. dengar? Tak. Taibah. Terlajak perahu boleh diundur. Terlajak kata Yuh, kamu semua. Okey, macam kalau perahu, let's say perahu, dia tergerak ke depan. Boleh tak kamu reverse? Saya guna perkataan untuk bagi kamu faham. Boleh tak kamu undur dia? Tapi perkataan yang kamu sudah sebut, bolehkah kamu ambil balik? Cop, saya nak ambil balik perkataan tu. Bolehkah? Tak boleh kan? Jadi kita kena fikir dulu sebelum kita bercakap. Okey, jangan sesuka hati kita mengeluarkan pendapat. Cikgu boleh. Okey. So, terlajak perahu. Okey. Terlajak perahu boleh diundur. Terlajak kata buruk padanya. Ini betul. Susunan dia betul. Okey. Jadi tulis guys. Terlajak perahu boleh diundur. Terlajak kata buruk padanya. Sudah. Kamu tulis bersama-sama dengan maksud. Baru kamu boleh belajar. Ishwar, Syarwinat, semua orang tulis. Jangan buat malas. Saya tak tahu soalan mana yang akan keluar. Okay. Right. Kita tengok yang ketiga. Walau bagaimanapun, sebagai ketua kampung, Emelda akan berusaha untuk menyelesaikan masalah dalam kalangan anak buahnya itu agar mereka semua berpuas hati. Hal ini bertepatan dengan peribahasa apa dia? Buat dua pihak. Betik. Ya, Kanisha. Okey. Kamu tengok, ada dua orang bermasalah, pihak A dan pihak B. Kita nak selesaikan masalah ini dengan berhati-hati tau. Okey? Agar kita nak semua orang berpuas hati. Jadi, dia macam menarik. Why suddenly? Menarik apa? Menarik tepung. Menarik rambut dalam tepung. Tak boleh cakap bahasa Inggeris. Okey. Dia macam ni problem dia. Okey. Kamu tengok. Dia macam menarik rambut tu dalam tepung. Kita tak mahu rambut tu putus. Kamu jangan pergi gunting lah. Kita tak mahu rambut tu putus ataupun tepung tu selerak. Kita kena selesaikan masalah tu macam tu. You faham tak maksud peribahasa dia? Kita kena selesaikan masalah itu supaya semua orang dapat keputusan yang adil. Berpuas hati. Okey? Itu peribahasa dia. Okay, kita tengok. Bagai menarik
Okey, kamu tengok. Ni bukan. Ini dia pendek saja. Ini versi pendek, tak boleh tulis. Salah tu. Menarik rambut dalam tepung. Okey. Rambut jangan putus, tepuk jangan serak. Mana dia? Ada dua saja. Tu. Seperti menarik rambut di dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan berserak. Itu yang saya cakap. Apabila membuat kerja, mestilah berhati-hati dan adil. Yang tu kurang tepat maksud dia. Biar saya explain, jelaskan. Sebab Google bukan pandai pun. Okey, seperti menarik rambut di dalam... Sekarang kamu dapat saksikan dah berapa peribahasa saya reject. Kenapa saya tahu yang tu salah? Sebab saya tahulah. Okay? Because sebab apa? Yang tu semua tu di-type oleh orang saja. Bukan yang muktamad. Okay? Seperti menarik rambut di dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan serak. Ini betul. Tapi dia punya maksud kita kena sunting sikit. Apabila membuat kerja atau menyelesaikan masalah, mestilah kita berhati-hati supaya adil dan semua orang puas hati. Ini perkataan-perkataan kunci dia. Okey, seperti menarik rambut di dalam tepung. Yang ni kamu letak koma je lah. Tanda koma sudah cukup. Rambut jangan putus, tepung jangan berserak. Kita nak selesaikan masalah macam tu lah. Kena adil. Semua orang puas hati. Okey, dah. Cepat sikit. Sudah? Okey, bagus Wali. Bagus kan ni. Syarwinat dan Ishwa? Sudah. Okey. Sudah yang ketiga. Okey, kita tengok. Cepat pelajar lelaki saya. Sudah siap, Sir. Sudah siap? Okey. Sudah yang keempat. Ishwa? Sudah siap. Sudah siap. Sudah siap. Sudah yang kelima. Okey. Right. Bagus Okey. Kamu semua committed. Bagus pelajar saya ni. Okey. Kita tengok praktis SPM yang keempat. Yang ni secara umum. Tidak melibatkan nama sesiapa pun lah. Okey, kita tengok. Perpaduan membantu rakyat tanpa mengira bangsa untuk lebih mengenali dan mencintai tanah air melalui sifat patriotik yang ditanam dalam jiwa setiap anak Malaysia. Okey, kita tengok baca ayat pertama, dapat tak apa-apa peribahasa? Perpaduan membantu rakyat tanpa mengira bangsa untuk lebih kamu kena fahamkan bukan perpaduan membantu rakyat. Perpaduan, you kena stop di sana tu. Perpaduan membantu rakyat tanpa mengira bangsa untuk lebih mengenali dan mencintai tanah air. Nampak tak? Sekarang kamu faham maksud dia. Cara pembacaan tu betul tak? Itu ada memainkan peranan tak? Ada. Kalau kamu baca perpaduan membantu rakyat, maksudnya itu satu jenis perpaduan is it? Macam tu dia jadi maksud dia. Nampak tak? Cara kita menyampaikan idea tu biar berpatutan. Okey? Perpaduan membantu rakyat tanpa mengira bangsa untuk lebih mengenali dan mencintai tanah air melalui sifat patriotik yang ditanam dalam jiwa setiap anak Malaysia. Kalau dikata lebih mengenali, mencintai, apa peribahasa yang sesuai? Tak kenal, you all tak kenal lah. Tak kenal, kalau you all, okay, saya tanya kamu. Kalau you all, kamu semua boleh tak mengingati tarikh lahir saya? Boleh. Okey, sebab apa? Sebab
macam itulah. Boleh kamu semua tahu kan bila kita merdeka? Kalau kamu tak tahu bila merdeka, macam mana saya nak pandang kamu tu? Pandang sepi? Saya akan bakar kamu sebab kamu bukan warga negara Malaysia kan? Bakar. Kita violence. Keganasan. Okey, sudah direkod. Akan dihantar. Okey, apa yang saya nak tunjuk tak kenal maka tak cinta. Okey. Okey, bagus. Kamu membetulkan dia. Tak kenal maka tak cinta. Apabila tahu baru timbul suka. Baru sukalah. Okey, tak apa, saya sunting sikit dia punya maksud. Dia maksud tak betul sangat. Okey. Tak kenal maka tak cinta. Apabila tahu sesuatu baru dikira suka. Contoh, kalau kamu tahu tentang tarikh lahir saya, maksudnya saya boleh nak ambil konklusi anak murid saya suka saya. Macam itulah. Saya tak tahu. Maksudnya saya tak suka. Saya dah tulis dalam diary saya, don't worry. Okey, tak kenal maka tak cinta. Okey. Baik, kita tengok. Kita bagi Iswa jawab. Dia tak buka mulut lagi. Iswa, ini paling senang. Pendidikan sejak kanak-kanak di bangku sekolah memainkan peranan penting dalam memupuk perpaduan. Okey, saya bagi clue kamu. Sejak kanak-kanak di bangku sekolah. Apa peribahasa yang kau boleh cakap, Iswa? Iswara. Ya. Apa peribahasa dia? Melentur bulu biarlah dari tepungnya. Bagus. Nasib baik dia jawab. Okey. Very good. Okey. Bagai melentur bulu. Tapi permulaan tu ada missing sikit. Okey. Bagai melentur buluh. Biarlah. Ada setengah buku guna daripada, tetapi kita kena gunakan dari lah. Dari rebungnya. Okey, bagai melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Okey. Maksudnya apa dia? Mendidik seseorang sejak kecil lagi. Itu maksudnya. Bagus. Okey. Baik. Sekarang kita bagi Syarwina try dulu. Okey, semua orang tulis dah. Cepat. Dah, okey kah? Okey, dalam perkembangan dunia digital, rakyat perlulah mewarnakan semangat perpaduan dengan bersama-sama berganding bahu membina negara yang aman dan harmoni. Okey. Berganding bahu sudah membawa maksud peribahasa yang tu juga bersendil bahu boleh. Okey, tak apalah. Rakyat perlu sedar bahawa perpaduan menjadi asas kepada negara cemerlang yang setanding dengan negara maju di dunia. Kalau dipanggil setanding, setaraf. Syarwinat, apa peribahasa dia? Same level. Sama paras, setaraf. Apa kita panggil dia? Duduk sama rendah. Okey. Rendah. Duduk sama rendah, lepas tu berdiri sama tinggi. betul lah. Oh, Ada lagi? Tak.
Saya ingat kamu nak buat peribahasa baru. Okey. Duduk sudah, berdiri sudah, lepas tu apa? Lompat. Okey. Jadi kita tengok Okey, bagus. Saya nak kamu semua cuba. Itu yang saya nak lah. Okey. Baik. Peribahasa. Duduk sama rendah. Ini kita guna untuk kalau kamu terjumpa perkataan sama taraf, setanding, terus guna. Dia sama maksud. Duduk sama rendah. Berdiri sama tinggi. Dah 9.40 dah. Cepat. Maksudnya setaraf. Setanding. Standing dia jadi standing pula. Setaraf atau setanding. Okey, boleh ya? Okey. Cikgu Liwa sini. Anda boleh mula. Potong markah. Okey, baca dialog di bawah dengan teliti. Kemudian nyatakan 3 peribahasa yang sesuai. Okey. Cikgu Liwa sini. Tak apa, kamu boleh sebut nama saya. Yang sudah menikah kita berhak menentukan hal tujuan negara. Kita akan dianggap seperti Apa? Kerana? mengikut perintah orang. Okey, maksudnya apa maksudnya? Okey, negara kita sudah merdeka kan? Kita tak perlu ikut cakap orang lain. Kita kena tentukan hala tuju. Kalau kita ikut cakap orang lain, apa peribahasa yang orang panggil kita? Kerbau. Dia selalu apa? Dia buat drama. Seperti kerbau dengan lembu. No. Kerbau dengan tanduknya. Saya suruh dia tanduk kamu. Mai saya tindik kamu. Ambil jarum tu. Gila. Okey. You tengok Okey. Sebenarnya peribahasa ni macam mana? Okey. Sekarang saya bagi tahu origin peribahasa ni. Okey. Okey, dia akan ada dalam bahasa Tamil juga. எரும மாட்டுக்கு மூக்குனா கயிறு கட்டுன மாதிரி அப்படின்னுவாங்க. Okey. எரும மாட்டுக்கு yang மூக்குனா கயிறு? Okey, kita tengok. எரும மாடு pada எரும மாடு pada zaman dahulu dekat India, dia guna untuk apa? Sebagai ganti bagi traktor kan, dia pergi pijak sawah, betul tak? Jadi ada setengah kerbau ni, dia tak boleh dengar cakap tuan dia. Jadi untuk bagi dia dengar, macam அதோட திமிர அடக்கிறது. Okey? Apa orang buat? Dia ambil satu apa kita panggil mukna kairu. Mukna kairu means satu tali yang sangat tebal, dia pergi ikat dekat hidung kerbau tu. Selepas diikat, kerbau tu dengar cakap tuan dia saja. Sebab tu peribahasa kita panggil kerbau dicucuk hidung. Mai saya cucuk kamu. Tindiklah. Ingat apa? Mukuti ya? Tu kena kairu bawa. Mukuti kutopori ya. Okey? Seperti kerbau dicucuk hidung. Maksudnya mendengar apa-apa sahaja yang dia bagi tanpa sebarang bantahan. Okey. Kadang-kadang saya akan ceritakan kamu macam mana peribahasa tu datang. Baru kamu boleh faham benda tu. Okey? Seperti kerbau, dicucuk hidung. Mana dia? Tu dia. Okey? Seperti kerbau dicucuk hidung. Maksudnya orang mengikut arahan orang lain tanpa membantah. Kena ada perkataan macam tu. Okey? Ini baru betul. Kadang-kadang setengah buku dia akan gunakan lembu. Yang tu pun boleh juga. Dalam Tamil dua-dua madu kan?
Sudah. Sudah. Okey. Seperti kerbau atau lembu dicucuk hidung. Tindik hidung Gila dia. Actually semua orang tahu dah apa tu tindik. Actually மூக்கு குத்துறது தான் tindik சொல்லுவாங்க. காது குத்துறது, மூக்கு குத்துறது. Tahu, you tak boleh cakap. Saya seorang je boleh cakap sama. Untuk menjelaskan perkara itu. Kerbau buat macam ni. You tak tengok Santo Subramaniam. You pergi tanduk dia balik lah. You pergi lawan kerbau tu. Macamlah saya kawan karib dengan kerbau, dia tanya saya. Ya Cikgu Liwa, generasi muda perlu sedar akan tanggungjawab mereka mempertahankan negara dan sanggup berkorban sehingga titisan darah yang terakhir. Bukannya menjadi tali barut musuh negara. Bak kata pepatah? Macam mana? Okey, kamu faham tak situasi dia? Generasi muda kita ni, kita ni, okey, nanti ada bukti untuk mencanggah pendapat kamu tu. Sekejap lagi dia akan keluar. Okey, apa saya cakap? Generasi muda seperti kita ni dia kena berkorban untuk negara, bukannya menjadi tali barut. Drogia கூடாது. Okey? Baik. Jadi apa peribahasa dia? Biar musuh. biar musuh Biar putih tulang, jangan putih. Putih tulang tu apa? Biar mati. Jangan jadi putih mata. You jadi macam tali barut. Orang yang musuh lah. Okey, biar putih tulang, jangan putih mata. Itu maksud dia. Saya pun tak tahu kenapa dia keluar benda-benda ni. Okey, biar putih tulang, jangan putih mata. Maksudnya lebih baik mati daripada tidak dapat salah maksud dia. Maksud dia salah. Tengok. Google bukan semua betul lah. Biar putih tulang, jangan putih mata. Maksudnya lebih baik mati daripada menanggung malu atau kecewa. Okey. Sudah siap Okey. Biar putih tulang, jangan putih mata. Okey. Ya, Cikgu Liwa sini. Saya bersetuju dengan awak, Cik Satya. Kita mengharapkan generasi muda di negara ini seperti awak untuk Ada bukti tak? tak Saya generasi muda ke tak? seperti Talisha Banwari Habis hancur negara. supaya setanding dengan negara maju yang lain seperti peribahasa Baru saya ajar kan? Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sebab dia cakap setanding, setaraf, sama taraf. Saya dah cakap dah tadi. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi sudah dapat soalan ramalan? Yang mana penting untuk tahun ni, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi tu penting untuk tahun ni. You kena datang setiap kelas baru you boleh dapat apa ramalan dia. Setiap tutorial saya akan bagi satu ramalan. Di sini saya dah bagi satu ramalan Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Yang tu kamu jaga untuk SPM tahun ni. Saya tak tahu dia mungkin boleh keluar. Okey? Boleh peribahasa? Sejuk Ayo. So, dia cakap generasi muda pula. 32. Wah. Okey. Come. Kita dah habis tutorial yang keempat. Sekarang kita masuk tutorial ketiga. Jom. Okey. Tutorial 3 saya akan bagi
bahagikan tugas untuk semua orang supaya semua orang dapat cari jawapan. Okey. Baik. Tutorial 3. Okey, cepat. Jom. Okey, saya bagi petikan umum saja. Saya tak masuk lagi petikan sastera. Okey. Baik. Pesta Panjut tahu tak? So kamu kena rasa macam excited sikit lah nak belajar perkara yang baru kan? Panjut. Tradisi mengusung rumah tradisional. You tak tahu kan? You baca tentang tradisi mereka dulu. Okey? Baik. Meraihkan tradisi, nyatakan kepentingan mengekalkan tradisi. Okey? And then, lepas tu kita ada usaha yang boleh dilakukan untuk mengekalkan warisan dan cadangkan tindakan. Okey, kita tengok siapa yang akan jawab apa. Okey? Baik. Kita minta ChatGPT lah untuk mengagihkan tugas kepada kamu. Okey. Secara adil. Okey. Kita tengok. Assign. Okey, kamu boleh nampak. Assign. Okay, wait. One person randomly for the questions. Person are Liva, Wali, Kani, Sharvin dan Ishwar. Okay, kita tengok. Saya bagi AI menentukan masa depan kamu. Okay. Okay, wait. Dia okay. Liva, Wali, Kani, Sharvin. Okay, Ishwar. Ishwar dia akan diberi pilihan. Kamu nak jawab soalan 3 ke soalan 4? Tiga. Okay, tak apa, kita bagi ChatGPT untuk menentukan. Ramai. Tiga. Apa yang kamu nak pilih? 3. 3. Boleh lah. Okay. Alright. Boleh nampak? Saya akan tentukan, saya bagi AI je tentukan. Okay, soalan nombor 1, Liva, senang saja. Soalan 2, Wali, kena cari isi dia. Soalan ketiga, Kani dan Ishwar. Soalan keempat, Sharvinat. Okay, cuba cari isi-isi dia. Saya nak isi yang benar. Kamu sudah 17 tahun. Pastikan kamu jawab. Bagi idea yang benar. Okay, jom. Okay, kamu baca dulu. Kamu baca, fahamkan dulu. Kalau tak, kamu tak boleh dapatkan jawapan dia. Okay? Sekarang 9.53, saya akan bagi kamu 15 minit. Seperti biasalah. Okay, cuba jawab. Sam very close to me. Okay, you will sleep with me. Is that? He's the only one allowed in the house. Why asking her? Because when we brought her to the home, she was adult already. So she's not used to the toilet things all. Sam used to it. Sam சின்ன பிள்ளையிலே வளராது. Sejak melentur bulu. Biarlah dari rebungnya. Okay, baik. Kita tengok. Okay, ready guys? Pelajar lelaki saya pun. Okay, mana dia? Okay. Right. Pesta Panjut. Dah tahu tentang Pesta Panjut? Okay. Okay, biar saya tahu dulu. Okay, Pesta Panjut biasanya okay, sebelum kita baca, selalu kita kena buat apa? Baca soalan nombor 2.
Nyatakan kepentingan mengekalkan tradisi sesuatu budaya yang terdapat di negara ini. Okey, kita tengok. Bahan satu pula. Pesta Panjut biasanya diraikan menjelang musim-musim perayaan dan kebiasaannya acara ini diraikan pada malam 27 Ramadan, khususnya bagi masyarakat Melayu di sebelah utara Semenanjung Malaysia. Kita kira utara tau. Perlis, Kedah, Perak. Okey. Panjut ini merupakan pelita hiasan yang dipasang menjelang Hari Raya Aidilfitri dengan menggunakan minyak tanah. Kerosin. Tradisi ini sememangnya dapat mengeratkan silaturahim tanpa mengira lapisan peringkat umur melalui kerjasama erat yang ditonjolkan dalam usaha memeriahkan suasana malam menjelang Hari Raya. Okey. Kuala Kangsar boleh dianggap sebagai satu pusat pesta Panjut kerana bandar diraja itu sudah sekian lama telah meraihkan tradisi tersebut selain menghidangkan pelbagai seni bina yang kreatif dan unik yang sukar didapati di tempat-tempat lain. Melalui pesta yang disambut setiap tahun ini, tradisi sebegini mampu mencetuskan pemikiran yang kreatif dan inovatif dalam kalangan peserta. Macam mana kita nak hias lampu tu? Macam itulah. Hal ini dikatakan demikian kerana aktiviti ini bukan sekadar dapat mengindangkan kawasan kampung halaman semata-mata, malah turut dipertandingkan sebagai daya tarikan kepada masyarakat luar untuk menyaksikannya. Okey, sangat menarik. Okey, baik. Apa macam tanglong lah kan? Dia macam masyarakat Cina, tanglong. Masyarakat India, Kartike Dibam. I think dia alien. Bahan tu. Oh, alien is here. Sorry. Wali, sorry Wali. Competition. That one all Demo. Got sun, moon all. Okay. Tradisi mengusung rumah tradisional bermaksud aktiviti yang dilakukan oleh orang ramai bersama-sama berganding bahu membantu tuan rumah untuk berpindah. Okey. Mereka akan beramai-ramai mengangkat atau mengusung rumah yang hendak dipindahkan ke satu lokasi yang baru, terutamanya di kawasan kampung dan tidak jauh dari lokasi asal. Pada zaman dulu kan, rumah tu boleh diangkat sebab rumah papan. Jadi orang ramai akan, saya pernah tengok video lah, orang ramai akan berkumpul dan angkat rumah itu. Okay? Dia orang akan dia akan bina rumah itu macam boleh letak dari satu tempat ke satu tempat. Sekarang tak boleh lah. Apa akan jadi? Sejak zaman penjajah lagi, boleh dikatakan setiap ujung minggu, Kenapa sekarang tak boleh? sekarang bina rumah batu. Pasti dilakukan amalan mengusung rumah. Namun begitu amalan ini sudah lama. Semakin lama semakin berkurang. Dimamah waktu dan arus modernisasi. Dimamah is like dimakan. Okay. Tradisi budaya seperti ini sebenarnya dapat dijadikan sebagai produk pelancongan untuk menarik lebih ramai pelancong untuk mengunjungi kawasan tersebut. Setelah melalui proses pindah rumah ini, pada kebiasaannya rumah tradisional yang masih elok dan ada ciri-ciri tradisionalnya akan diubah suai dan ditambah baik untuk menjaga nilai komersial yang masih ada dan membantu mempromosikan kebudayaan yang masih banyak belum didedahkan kepada masyarakat. Okey, soalan pertama saya. Berdasarkan bahan satu, berikan maksud tradisi. Liwas sini. Ya. Menyambut adat. Meraihkan. Apa maksud lain untuk meraihkan? Menyambut. Merayakan. Menyambut. Menyambut bolehlah kot. Okey, saya terimalah. Menyambut boleh. Tradisi apa nama lain untuk tradisi? Adat. Okey. Merayakan adat atau menyambut adat. Itu boleh. Okey. Baik. Bahan satu, bahan dua. Okey, semua orang sudah tulis. Bahan satu, bahan dua.
berikan maksud rangkai kata, menyatakan kepentingan mengekalkan. Okey, Wali berdasarkan bahan satu. Apa kepentingan dia? Berdasarkan bahan satu, kepentingan mengekalkan tradisi sesuatu budaya yang terdapat di negara ini adalah dapat mengeratkan silaturahmi tanpa mengira lapisan peningkat umur melalui kerjasama. Okey, betul? Okey, ini salah satu isi dia. Okey, cuba kamu highlight Dapat mengeratkan lagi, Wali? Selain itu, tradisi lebih dulu Dalam petikan ini, apa lagi yang kamu boleh nampak? Kepentingan kan dia tanya. Apa lagi? Itu saja kamu dapat dah. Yang lain tak cuba. I mean dalam bahan ini saya cakap. tradisi seperti ini mampu mencetuskan pemikiran yang kreatif dan inovatif dalam kalangan peserta. Ya, mampu mencetuskan pemikiran yang kreatif dan inovatif. Okey, yang ini merupakan salah satu isi. Apa lagi ada tak isi dia? Itu sajalah kah? Dua kot. Okey. Untuk bahan dua, semua orang dapat Okey, mampu mencetuskan pemikiran yang kreatif dan inovatif pun kepentingan juga. Untuk bahan dua, saya rasa ada dua juga kot. Okey, lagi satu apa dia? Dapat dijadikan sebagai produk pelancongan untuk menarik lebih ramai pelancong mengunjungi kawasan tersebut. Bagus. Okey, lagi? Dapat membantu mempromosikan kebudayaan yang masih banyak belum dilebarkan kepada masyarakat. Okey, bagus. Semua jawapan dia tepat Okey. Okey. Jadi kamu pilih satu daripada sini, bahan satu, dan satu daripada bahan dua. Dan saya harap kamu tahu cara jawab dia. Saya tak nak bacakan masa. Okey. Baik, saya nak pergi soalan ketiga. Okey, masyarakat majmuk di negara, saya akan tanya satu persatu orang tak boleh bagi semua peluang kepada kamu saja. Okey. Berselang-seling. Okey, yang tu kita tengoklah. Masyarakat majmuk di negara ini perlu mengambil berat tentang aspek kepelbagaian budaya. Sangat penting, betul tak budaya ni? Pada pendapat anda, okey, saya nak tanya kamu, apa itu budaya? Adat. Apa itu adat? Tradisi seni, apa tu maksudnya? Like Budaya tu apa dia? Maksudnya kamu tak faham budaya tu apa dia? Apa itu budaya? Kamu tak faham apa itu budaya? asal usul tradisional. Dia dekat. Budaya nan materinya gila. Budaya tu apa dia? Cara hidup. Dari segi apa kita boleh tengok? Tarian, makanan, permainan, seni, pakaian, semua ni budaya. Faham tak? Kamu tak faham budaya, macam mana kamu nak tulis karangan budaya? Tahun ni budaya akan keluar. Saya sudah mimpi dah hari tu. Sebab tu saya start dengan pemahaman dulu. Kamu bagi faham dulu apa tu budaya. Lepas tu dia akan keluar dekat karangan A nanti. Saya tak tahu untuk percubaan ke atau untuk SPM kamu dia akan keluar. Okey? Okey, jadi apa kepentingan dia? Apa usaha dia? Pihak kerajaan perlulah menunjukkan pertandingan permainan tradisional antara masyarakat. Lagi? Kejap. Ishwar, your isi. Kita boleh menggalakkan kesedaran dan pemahaman tentang warisan budaya melalui media massa. Macam mana? Melalui? Media massa. Apa media massa boleh buat? Kita boleh lebarkan tentang budaya kita dengan orang. Yalah, you buat apa? You hebatkan melalui apa? Program kah? Ya, betul. Okey, dokumentari, program macam tu kita boleh menghebatkan melalui media massa. Okey. Kamu? Ibu bapa perlu mendidik anak-anak mereka tentang warisan budaya kaum sendiri.
Betul ke kamu punya isi? Okey. Bagus Memang kita kena apa-apa kita ibu bapa yang kena start. Kalau ibu bapa tak ajar ponggel, ibu bapa tak ajar Bharatanatyam, ibu bapa tak ajar Veti Satta, ibu bapa tak ajar pergi kuil, macam mana kamu belajar semua ni? Betul tak? Parti. Okey. Right. Jadi memang ibu bapa tu penting. Lagi selalu guys, kalau dia minta langkahkan, selalu kena ingat apa dia? Diri dulu. Lepas tu keluarga. Lepas tu masyarakat. Lepas tu sekolah. Lepas tu kerajaan. Lepas tu media massa, NGO. Okey. Biasanya yang ni sajalah. Diri apa yang kamu boleh buat? Apa yang ibu bapa boleh buat? Apa yang masyarakat boleh buat? Ataupun media massa. Sekolah boleh buat apa? Kerajaan, media, NGO. Kamu pilih 3 atau 4. Kalau 3 markah kena bagi berapa isi? 2 isi sudah cukup. Okey, kalau tadi kamu cakap ibu bapa. Okey, bagus. Media massa dah sentuh Okey, lagi kerajaan menganjurkan pelbagai. Kalau kamu bagi tahu permainan tradisional, kamu sudah terpesong. Sebab soalan saya tentang warisan budaya. Kerajaan perlu mengekalkan bangunan-bangunan bersejarah, bangunan-bangunan budaya. Ataupun kerajaan perlu mengadakan aktiviti-aktiviti yang dapat merancangkan aktiviti kebudayaan seperti pertandingan permainan tradisional, rumah terbuka ketika perayaan dan sebagainya macam tu. Lagi kamu tak cakap tentang sekolah. Sekolah boleh buat apa? Menubuhkan kelab kebudayaan. Dan juga guru-guru boleh menekankan aspek kebudayaan dalam silibus pendidikan, sejarah, contoh dia, moral. Ada banyak kan? Bagus Ada lagi isi? Ishwar? No sir. No. No சொல்றதே உள்ளார இல்லையா? கடவுளே. Okay, kelab kebudayaan. Sarwinat. Okay, the problem solver. Anda sebagai pengurusi kelab kebudayaan sekolah diminta untuk memperkenalkan kesenian. Nanti saya bagi jawapan. Saya nak dengar idea kamu saja dulu. Okay? Nanti kita betulkan jawapan kita. Okey, anda sebagai pengurusi kelab kebudayaan sekolah diminta untuk memperkenalkan kesenian kebudayaan kepelbagaian masyarakat di Malaysia. Sempena program pertukaran budaya antara pelajar Malaysia dengan pelajar dari Indonesia. Kenapa panjang sangat ayat ni? Okey, anda menghadapi kesulitan untuk membuat persiapan kerana tidak mempunyai pengalaman dalam menguruskan program seperti ini. Ini adik saya pernah melibatkan diri dia. Sekolah high school kan dia akan ada program pertukaran dengan Thailand dia bawa budak Thailand dekat sini. So dia bercakap dalam bahasa Inggeris je lah. Kita kena bagi makanan kita tau. Tapi kita dah force dia lah. Dia makan KFC sajalah. Dia tak berani. Dia makan lipas, belalang. Tahu tak orang Thailand Nanti you tak akan makan. Apa-apa yang terbang dia orang makan. Apa-apa yang berenang itu China. Tak, China makan semua. Kalau ada kaki 4 saja atau kaki 8 dia mesti makan. Jadi kalau kita belajar rantai makanan dekat China, you bagi apa hidupan pun masyarakat China. Pengguna tertiar dia masyarakat China. Kita tak apalah. Kita makan ayam, ikan macam tu saja. Tak ada yang pelik-pelik kan? Okey. Jadi sebagai pengurusi kelab yang prihatin, cadangkan tindakan yang boleh anda lakukan untuk memastikan program tersebut dapat disempurnakan dengan baik. Yes, Mr. Sharwin.
Yang pertama, melibatkan pelajar yang berpengalaman dan berpengetahuan dalam membuat perancangan program. Okey, bagus. Lagi? Bagus, idea yang Mem- bagus yang tu. membuat jadual program yang terperinci berkaitan aktiviti yang akan dijalankan. Okey. Lagi? Mengadakan sesi pemahaman budaya yang melibatkan pelajar dari kedua-dua negara. Sekarang apa kesulitan kamu membuat persiapan? Kamu membentuk tim tu betul, buat aktiviti tu betul. Okey, mungkin kamu kena ada apa? Apa yang mungkin akan menjadi batasan untuk kamu? Bagus. Bahasa kan? Jadi kita Ya, mungkin kena ada lantik siapa, Syarinat? Kita kena wujudkan siapa? Satu, jemaah. penterjemah untuk membantu dia. Jadi untuk senangkan urusan kita. Okey? Ada lagi? Yang tujuh. Itu je. Jadi Ya. kamu dah bagi 3 isi lah. Okey, jadi kita tengok apa jawapan dia. Okey. Tapi saya tak boleh ambil, saya tak mau ambil semualah. Kita nak pilih yang 3 isi saja. Okey. Baik. Media massa mempromosi atau membuat dokumentari tentang pelbagai kebudayaan di Malaysia. Ni kamu kena ambil. Lepas tu, ibu bapa perlu menerapkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan anak-anak sejak kecil lagi. Ini wajib kena ambil. Yang ketiga, pihak sekolah boleh menggalakkan kesedaran dan pemahaman tentang warisan budaya melalui aktiviti kokurikulum ataupun penubuhan kelab atau persatuan. Tulis. Ini yang mantap punya. Ada tempat-tempat bersejarah kerajaan ada? Tadi saya cakap tu. Ya, kita akan tengok untuk soalan keempat pula. Okey. Semua orang Okey, tindakan yang boleh anda lakukan untuk memastikan program apa-apa yang saya cakap untuk Syarwinat tu, Syarwinat kamu boleh kekalkan isi tu okey. Boleh diterima. Okey, yang penting sekali. Mana dia? Dia tak lantik ke? Penterjemah. Gila dia. Okey, membuat atau membentuk jawatan kuasa kecil untuk program ini, mengagihkan tugas mengikut jawatan kuasa. Yang tu semua 1 point. Okey? Ambillah yang mana kamu rasa sesuai. Kamu jangan ambil semua. Kamu ambil membentuk jawatan kuasa kecil untuk program ini dan mengagihkan tugas. Sudah cukup. Okey, itu point nombor 1. Yang kedua, ni membuat persiapan komunikasi yang berkesan dengan memperkukuh penguasaan bahasa Inggeris atau bahasa asing. Mengikutlah apa program dia. Contoh kita tak belajar Thailand. Bahasa Inggeris lah. Betul lah bahasa Inggeris sebab bahasa antara bangsa. Benda yang paling senang meminta nasihat daripada guru. Semua ada yang nak tanya guru saja. Jadi pun boleh juga menyertai dalam pengurusan protokol majlis rasmi. Kamu sertai, lepas tu kamu belajar dari sana macam mana kita nak menguruskan satu majlis. Macam tu. Okey, boleh faham? You kena faham maksud isi dulu baru you boleh tulis. Okey? Kamu ambil lah P1, P3 atau P4 dan apa-apa yang diberi oleh Syarwinat tu masih bernas lagi Bagus dia punya ayat. Sudah siap yang pertama?
pelengkap lah, kita panggil pelengkap. Seterusnya yang pertama. Penyempurna yang pertama. Tahu. Pemenang. Pemenang boleh. Ini bukan pertandingan lah. Siapa yang sudah siap dikira sebagai perwira lah. Perwira yang pertama. Perwira yang pertama. Rujukan. If you feel like very glare, bahasa Inggeris lah sekarang. Kamu boleh duduk di sana. Okay. Jauh sikit. Okay. Nanti saya boleh ambil satu table extra. Okay. Selesa atau tidak selesa? Selesa. Selesa. Ya. Okey. Sudah. Betul lah? Betul. Nanti balik rumah. Tak. Selesa. Rumah siap, pahat berbunyi. Sudah siap. Sudah siap ha? Okey, 1 2 3 pelajar lelaki saya. Sudah siap. Ya, sudah siap. Okey, semua orang dah siap. Okey, bagus guys.